Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mendidik pelajar sensori pendengaran ialah kekurangan pengetahuan tentang masalah pendengaran, pendekatan pengajaran yang berkesan dan kebolehan berkomunikasi khususnya dalam bahasa isyarat bagi membantu pelajar-pelajar memahami pelajaran dengan baik. Justru Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas Pendengaran dan Bengkel Bahasa Isyarat diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Perasmian ini disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Turas Kementerian Pendidikan. Seminar memberi peluang kepada para peserta untuk meneroka strategi pengajaran yang efektif, menyertai aktiviti-aktiviti dan mempelajari bahasa isyarat sebagai kaedah komunikasi yang penting dalam bentuk persekitaran bilik darjah inklusif yang kondusif, khususnya bagi pelajar berkeperluan khas pendengaran. Dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan, seminar 3 hari di hasrat dapat membina dan meningkatkan kecekapan para guru dalam pendidikan khas pendengaran dan bahasa isyarat seiring matlamat untuk mencapai pendidikan inklusif bagi semua pelajar. Tulisan Jawi adalah satu simbol budaya yang bukan sahaja indah dari segi seni tetapi dipenuhi dengan nilai sejarah yang perlu dipertahankan. Tulisan Jawi merupakan sebahagian daripada warisan budaya yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi seterusnya. Namun apa yang berlaku sekarang, menurut Rice College University Perguruan Agama Sri Begawan KPSB, usaha untuk mempertahankan tulisan Jawi dilihat semakin berkurang dan sering diabaikan. Justru peraduan menulis nama dan tanda tangan dalam tulisan Jawi bagi pelajar-pelajar sekolah rendah adalah bertepatan dan sedikit sebanyak akan memupuk rasa cinta kepada warisan budaya Melayu serta memperkasakan kemahiran menulis dan mengenal huruf-huruf Jawi dengan betul dan indah. Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani juga menjelaskan peraduan tersebut bukan sahaja mengasah kemahiran menulis dalam tulisan Jawi tetapi juga mendekatkan diri terutama generasi muda kepada khazanah warisan bangsa yang kaya dan bernilai. Juara disandang oleh Dayang Nur Hazarina Alina binti Abdullah dari Sekolah Rendah Awang Haji Muhammad Yusuf Katimahar. Awang Muhammad Khalil Sharif bin Muhammad Sahri Rizwan dari Sekolah Rendah Kampung Mata-Mata Gadong dan Awang Muhammad Adam bin Nayan dari Sekolah Rendah Puni Temburong masing-masing meraih tempat kedua dan ketiga. 20 qari dan 3 qari'ah memperdengarkan bacaan masing-masing pada hari pertama musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan bagi tahun 2025. Musabaqah berlangsung selama 3 hari di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Antara yang hadir Dr. Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Perundangan Islam. 57 peserta bertanding pada peringkat separuh akhir ini. Pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah akan diadakan Khamis ini. Siaran langsung musabaqah dapat diikuti melalui platform media sosial Kementerian Halih wal Agama. 2 qari mewakili negara ke pertandingan Al-Quran antarabangsa Kuwait ke-13 yang diadakan pada 13 hingga 20 November 2024. Peserta negara berlepas meninggalkan negara. Awang Adi Syazani bin Syahri akan menyertai kategori menghafaz 30 juz Al-Quran sementara Haji Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah akan menyertai kategori tilawah. Jelajah Kerjaya 2024 Anjuran Pusat Pekerjaan Brunei peluang orang ramai untuk berjumpa terus dengan pelbagai syarikat terlibat dan memohon jawatan kosong yang ditawarkan. Jelajah Kerjaya yang diadakan secara bergilir-gilir sebelum ini diadakan di daerah Blyth. Kali ini ia diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong sehingga hari ini. Jelajah Kerjaya memfokuskan pada pameran kerjaya dengan syarikat-syarikat menawarkan peluang pekerjaan dan temuduga terbuka kepada pencari pekerja tempatan. Jelajah seumpamanya akan diteruskan ke daerah Temburong pada hari Rabu 13 November di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar dan di daerah Brunei dan Muara diadakan selama 4 hari bermula 14 hingga 17 November di bangunan Setia Point, Berakas.
meningkatkan lagi fasiliti job matching, iaitu antara demand dan supply. Itulah di mana menjob matchingkan pencari kerja dengan syarikatannya. Penglibatan pempamer berperanan penting dalam menjayakan Pesta Buku Brunei tahun ini yang diadakan selama 10 hari. Ia terbukti selepas 50,000 orang mengunjungi Pesta Buku berkenaan yang berakhir malam tadi. Pesta berkonsepkan pendidikan hiburan tersebut juga menjadi fokus pengunjung dalam mencari bahan bacaan berbagai genre yang membuktikan budaya membaca masih relevan. Menampilkan 37 pempamer dalam dan luar negara, Pesta Buku Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka mendapat sambutan yang menggalakkan. Sambutan sangat luar biasa. Sambutan kedatangan orang Brunei itu memang sangat suportif dan diorang mendukung betul lah kita punya karya-karya. Kami mengambil peluang ini untuk mendapatkan bahan terbitan daripada Brunei untuk kegunaan pengunjung kami, pengguna kami di Sarawak. Pesta buku ni macam yang membuka minda orang ramai untuk macam membaca buku lebih banyak lagi. Baguslah untuk student, untuk pengunjung untuk mencari buku yang diorang mau. Persatuan Saudara Baru Temburong Pesat ditubuhkan bagi menjaga kebajikan saudara baru yang beragama Islam. Persatuan tersebut dijalankan oleh ahli yang berkelayakan di bawah unit dakwah daerah Temburong yang banyak menyumbang terhadap perkembangan Islam di daerah berkenaan. Dengan kerjasama, unit dakwah Persatuan Pesat juga bergiat aktif dalam membantu dan membimbing saudara baru dan jumlah saudara baru yang menyertai persatuan tersebut terus meningkat. Membiasakan para mu'alaf khususnya yang daerah Temburong ini dengan mendedahkan mereka dengan aktiviti-aktiviti keagamaan. Lepas satu contoh yang macam yang aktiviti sukan dan membiasakan dioranglah dengan kehidupan sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah setakat ini yang bergiat aktif di Persatuan Saudara Baru Pesat Temburong dalam 60 orang, kalau kirakan lebih daripada itu sebenarnya, tapi yang aktif setakat ini 60 orang. 5 lelaki warga negara Indonesia didakwa di mahkamah atas kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Pendakwaan berkenaan merupakan hasil daripada operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Cawangan Kuala Belait yang dijalankan di bawah operasi Kabat. Samsudin 41 tahun, Dedi Setiawan 26 tahun dan Andi Purwanto 29 tahun dijatuhi hukuman penjara 5 bulan bermula 5 November dan 3 kali sebatan bagi kesalahan tinggal lebih masa setelah pas imigresen mereka mansuh. Manakala Ahmad Saikhoni 51 tahun dijatuhi hukuman penjara 5 bulan bagi kesalahan tinggal lebih masa setelah pas imigresen mansuh. Hukuman sebat ditiadakan mengikut peruntukan Seksyen 258 Hukum Kanun Jenayah Penggal 7. Hukuman bermula pada 5 November. Sementara Samroni 51 tahun membayar denda yang dikenakan berjumlah RM3,500 atas kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Pengumuman Keputusan HIKAS 2024 pengambilan pusingan kedua untuk institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Politeknik Brunei bagi tahun akademik 2024-2025 dikeluarkan hari ini. Pemohon-pemohon boleh mengakses akaun HIKAS masing-masing untuk mengetahui status permohonan di laman sesawang HIKAS. Bagi pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh institusi pengajian tinggi awam dan berhasrat membuat rayuan, maklumat lanjut boleh didapati di laman sesawang HIKAS dan media sosial Instagram Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan.